wal miqatul makani lil haji fi haqqi man bi Makkah min ahliha wa ghairihim nafsu Makkah. Lil hadis al ati. Terusnya al-mufrida, mufrid, orang yang buat haji ifrad. Jadi miqat makani kita bahagikan kepada dua kumpulan hujjaj. Yang pertama hujjaj Makki, yang kedua afaqi. Makkiyin, afaqiyin. Makkiyin ni bermaksud orang yang ada di Mekah, walaupun dia orang luar, sama ada mustautin, mukim, gharib, asalkan waktu dia nak ihram haji itu ataupun dia nak ihram umrah itu dia ada di Mekah. Ini perbahasan bagi Makki. Jadi orang yang berada di Mekah, maka ihram umrah dia, ihram haji dia di Mekah. Faham? Satu lagi wajah kata ihram haji dia itu di dalam tanah haram. Tanah haram ni lebih umum daripada Mekah. Mekah dalam tanah haram, tapi tanah haram lebih luas lagi daripada itu. Maknanya atas wajah yang kedua ni, tempat boleh ihram haji bagi Makki lebih luas. Dhaif. Kenapa yang mu'tamad dia? Seperti mana yang maklumlah, nafsu Makkah. Jadi apa faedah dia? Faedah dia, kalau seseorang Makki melakukan ihram luar daripada Mekah, luar daripada imarah Mekah. Imarah tu maksudnya bunian. Maka dia kena bayar dam. Sebab apa? Kita dah sebut sebelum ni, salah satu daripada wajib haji adalah berihram di miqat. Jadi miqat bagi orang Mekah adalah Mekah. Jadi macam mana dia ihram bukan dalam Mekah? Dia keluar daripada Mekah. Dia keluar daripada Mekah, baru dia ihram. Faham? Maka hukumnya adalah, kalau dia tak patah balik ke Mekah, dia kena bayar dam. Faham? Jadi apa maksud orang tu dia ihram luar Mekah? Apa maksud luar Mekah? Luar Mekah ni maksudnya mahallun yajuzu fihi qasrus salah. Luar Mekah maksud dia apa? Mahallun yajuzu fihi qasrus salah. Maksudnya kalau orang Mekah nak semayang qasar, di mana paling awal boleh buat? Seperti mana kita belajar dalam bab semayang qasar, bila kita dah keluar daripada sempadan tempat kita, kita dah boleh semayang qasar kan? Itulah ibaratnya. Kalau orang Mekah, kalau orang yang Makki ni, dia dah keluar kawasan luar Mekah, sekira-kira kalau dia musafir tu dah boleh dah mula semayang qasar, lalu di sana itu dia ihram, maka dia perlu bayar dam. Bila tu? Kalau dia tak patah balik Mekah.
Wa qawluhu lil haji yashmalul mufrida wal qarina. Sama ada di bawah haji ifrad, sama ada di bawah haji qiran. Wa qila yajibu an yakhrujal qarinu ila adna al-hilli. Ada satu wajah kata kalau buat haji qiran, tempat ihram dia adalah di tanah halal. Nanti kita akan belajar miqat bagi orang Mekah, Makki. Kalau nak buat haji ialah Mekah. Kalau nak buat umrah adnal hilli. Wah. Dia pecah dua. Nak buat haji dalam Mekah, nak buat umrah adnal hilli, tanah halal. Dia kena keluar ke tanah halal. Kalau nak buat umrah, dia kena keluar ke tanah halal. Jadi macam mana boleh berlaku ni orang Mekah, dia niat haji ni luar daripada Mekah? Antara surah yang diberikan oleh ulama, contohnya, kita bagi contoh, jemaah Malaysia biasanya, majoritinya akan buat haji tamattu'. Faham? Apa maksud buat haji tamattu'? Mereka akan buat umrah dulu. Sebab jemaah mula dihantar seawal bulan Syawal. Syawal dah mula hantar jemaah. Sampailah jemaah yang paling last. Mungkin jemaah paling last tabung haji ni seminggu, lebih kurang macam tu lah, sebelum daripada hari raya pertama, sebelum daripada wukuf di Arafah. Itu jemaah yang terakhir. Jadi kita dah mula daripada Syawal, hantar sampailah, iaitu lebih kurang seminggu sebelum daripada Arafah. Jadi orang yang datang awal, contohnya dia datang trip pertama, sudah tentulah dia akan duduk di sana tu lebih dekat sebulan lebih sebelum sampai waktu melakukan wukuf di Arafah. Jadi jemaah ni bila dia datang, dia akan buat haji tamattu'. Haji tamattu' ni maksudnya apa? Buat umrah dulu. Faham? Apa faedah dia? Apa tamattu' dia? Tamattu' tu maksudnya dia dapat bersenang-senang. Bila dia dah buat umrah, dia dah boleh tahallul. Dia dah tak perlu pakai pakaian ihram sampailah nanti musim haji. Faham? Itu dia panggil tamattu'. Sebab bila buat umrah dulu, kita dah boleh tahallul awal, tahallul segera. Di situlah tamattu', iaitu dia dapat satu kelebihan, dan kena bayar dam lah. Jadi bila buat haji tamattu' kena bayar dam. Ada juga jemaah, tapi memang terlalu sedikit lah. Masa saya pergi tu ada seorang dua datang awal, dia buat haji ifrad. Haji ifrad ni maksudnya buat haji dulu, buat umrah. So kalau dia datang sebulan awal, dia buat haji dulu, dia kena pakai pakaian ihram tu sampailah musim haji. Sebulan pakai pakaian ihram. Tak boleh cukur bulu, tak boleh pakai minyak wangi sebulan. Tapi dia afdal lah, sebab mujahadahnya lebih. Tapi kebiasaannya kalau jemaah Malaysia memang tamattu'. So bila tamattu', dia package. Kita punya bayaran tu, kita akan kena siapkan duit untuk bayar dam. Faham? RM500 dam tamattu'. Jadi dam tamattu' tu sama ada dibayar masa awal dia daftar tu, ataupun dia sampai Mekah dibayar lah. Faham? Jadi kalau jemaah haji 10,000, banyak ribu lah yang buat tamattu' ni. Jadi banyak ribu kambing yang perlu disembelih. Seterusnya, dia istilah Makki ni lawan dia Afaqi. Afaqi merujuk kepada orang yang luar Mekah. Faham? Sebagian ulama kata lurah yang lebih tepat dia ufuqi. Okey. Famiqat. Ini kena hafal je lah. Baca terus. Sekarang ini dikenali dengan Bir Ali, Abiyar Ali.
Kalau sebut Zulhulaifah mungkin orang tak familiar sangat. Dia nama baru dia Bir Ali. Bir Ali ni macam saya pernah sebut sebelum ni, kalau kita daripada Malaysia kita turun di airport Madinah, maka miqat kita adalah miqat Bir Ali. Faham? Kalau kita turun di airport Jeddah, maka miqat kita adalah nanti kat depan. Baca? Maksudnya contohnya orang tu dia pergi haji, dia pakai trip mana? Dia pergi umrah, dia pakai trip yang jenis pergi Mesir dulu. Ada pelbagai lah travel ni buat, dia tafannun. Biasa dah pergi. Macam mana kalau kita buat trip tu pergi Mesir, lepas tu baru pergi umrah, atau pergi umrah kemudian balik singgah Mesir, macam lah. Dia nak pelbagai kan, tarik orang. Ada juga trip pergi Baitul Maqdis dulu. Ada fadilat pula, siapa ihram umrah daripada Baitul Maqdis, ada juga buat macam tu. Faham? Contohlah kita buat trip Mesir, jalan dulu ziarah Firaun, kemudian baru kita pergi Mekah. Jadi kalau dia datang daripada Mesir, maka mereka perlulah ihram di Juhfah. Lagi? Terus Qarnul Manazil. Qarnul Manazil. Dulu orang kita oleh kerana datang ke Mekah melalui laut, lalu mereka melalui pelabuhan daripada Yaman. Maka datuk nenek moyang kita dulu kalau buat haji, dia akan berihram di miqat Yalamlam. Yalamlam, Alamlam, itu lurah bagi kataan. Tapi sekarang kita bermiqat, berihram di Qarnul Manazil. Faham? Sebab laluan tu dia lalu Najd. Tihamah ni merujuk kepada kawasan tanah rendah, Najd tanah tinggi. Macam Hudaidah, Zabid, tempat yang saya belajar tu, itu Tihamah lah dia panggil. Tihamah ni orang dia cakap banyak imalah. Dia sebut Tihamah pun bukan Tihamah, Tihamah. Meh tu maksud dia sebut imalah. Jadi kalau nisbah Yaman tu, belah Tihamah ni lagi dekat dengan Mekah berbanding kalau daripada Najd. Faham? Najdul Yaman. Jadi kalau pelajar Malaysia ke yang belajar kat Yaman, ada yang pergi umrah waktu belajar, maka pergi naik bas sahaja. Faham? Masuk Saudi naik bas, sebab dia dekat lah nisbah Hadramaut tu, jauh. Kemudian wa minal masyriq terus وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذن حليفة ولأهل الشام زال ذن حليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد terus ولأهل اليمن يلملم قال يلملم hunna lahunna waliman ata alaihinna min ghairi ahlihinna. Itu hadis dia. Hunna lahunna waliman ata alaihinna min ghairi ahlihinna. Mimman aradal al-hajj wal umrah. Faman kana duna dhalika famin haitsu ansha'a hatta ahli Makkah min Makkah. Terus عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة وقت لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة. Terus رواه أبو داود والنسائي وكذا داود. Ini semua hadis-hadis yang merujuk kepada miqat. Kalau belajar miskat. Isnad sahih. كما قاله في شرح المهذب عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عين. Jadi kita fokus pada perkataan Nabi itu hunna lahunna.
waliman ata alaihinna mimman arada al-hajj wal umrah. Hunna tu merujuk kepada tempat-tempat tadi. Hunna maksudnya tempat-tempat itu. Jufa, Zulhulaifah. Lahunna maksudnya untuk negeri-negeri itu. Maksud negeri-negeri itu penduduk negeri itu. Maksudnya miqat tersebut adalah untuk negeri itu. Contohnya Jufa adalah untuk Madinah, Zulhulaifah adalah untuk Madinah, Zatu Irkin untuk Iraq, Qarnul Manazil untuk Najdu, waliman ata alaih. Jadi waliman ata alaihinna diistimbatkan daripada hadis itu, miqat tersebut sama ada dia tu penduduk Mesir ataupun dia pergi Mekah lalu Mesir. Itu maksud waliman ata alaihinna. Dan untuk orang yang datang ke sana, min ghairi ahlihinna mimman arada al-hajj wal umrah, daripada kalangan orang yang mahu melaksanakan haji dan umrah. Dan nak tahu lokasi miqat ni, tu tengoklah. Ada banyak buku yang dia tunjukkan berapa kilometer jarak dia. Itu tengok betul lah. Yang kita biasa buat haji ke, buat umrah ke, Qarnul Manazil dengan Bir Ali, itu familiar, segi lokasi dia. Yang lain tu, oleh kerana kita bukan ni, benda tu boleh check je di mana kedudukan dia. Okey, seterusnya. Yuhrima. Terus lagi ini dhaif ni. Tak. Ini dhaif. Ini pendapat Imam Rafi'i. Imam Rafi'i bukan ini yang dhaif depan tu. Ini betul lah. Itu kita sebut kan. Maksud ini adalah miqat ialah jangan kita ihram melepasinya. Kalau dia ihram awal, kan dia ada 3 tahap. Satu orang tu dia ihram sebelum sampai miqat. Tahap kedua dia ihram dalam miqat. Tahap ketiga dia ihram selepas miqat. Ihram sebelum miqat dan di dalam miqat hukumnya sah. Selepas miqat pun sah juga. Faham? Semua sah. Jadi miqat makani ni dia bukan sah tak sah, bukan. Dia adalah afdal tak afdal, kena bayar dam ke tak kena bayar dam. Jadi kalau dia ihram sebelum miqat dan di dalam miqat, tak kena bayar dam. Kalau dia ihram selepas sudah melepasi miqat, maka dia kena bayar dam kalau tak penuhi syarat-syarat tertentu untuk gugurkan. Kemudian ada 2 lagi perbahasan segi afdal. Adakah afdal kita ihram daripada negara kita ataupun kita tunggu sampai miqat baru ihram? Ada khilaf Imam Rafi'i dengan Imam Nawawi. Imam Rafi'i kata ihram daripada negeri, maksudnya daripada KLIA itu dah ihram dah. Afdal lagi daripada rumah lagi. Daripada tabung haji. Misalnya kan, sebab orang tukar ihram ni daripada tabung haji. Biasanya dulu berpusat di Kelana Jaya. Jadi pergi Kelana Jaya, kalau yang memang akan turun di Jeddah, dia dah pakai ihram dah di Kelana Jaya. Kemudian naik bas, dia escort polis pergi airport. Terus sekarang ni kita dah ada Movenpick, kan? Movenpick tu yang hotel dekat apa tu, KLIA tu kan. Itu baru punya lah. Tapi dulu memang tempatnya adalah daripada Kelana Jaya. Tapi kalau turun di Madinah, dia tak pakai ihram lah daripada sini. Jadi Imam Rafi'i kata daripada bukan pakai ihram tu yang dibahaskan, berihram. Pakai ihram satu bab. Berihram tu maksud niat. Jadi jemaah kita walaupun dah pakai ihram di Kelana Jaya, dia tak ihram lagi. Dia akan ihram atas flight ketika melintasi Qarnul Manazil. Jadi Imam Rafi'i kata afdalnya daripada Kelana Jaya. Tapi Imam Nawawi kata afdalnya adalah daripada miqat.
Kemudian bila di miqat tu, yang mana afdal? Adakah berihram di awal miqat ataupun di hujung miqat? Contohnya miqat tu keluasan dia 50 kilo. Kita dah masuk sempadan awal. Di sempadan awal, sempadan akhir. Jadi adakah kilo pertama memasuki miqat tu terus ihram, ataupun kita tunggu sampai hujung nak keluar dah daripada sempadan baru kita niat? Maka afdalnya adalah kita niat di awal. Itu maksud niat di awal miqat. Kilometer pertama masuk miqat tu dah niat dah. Khususnya sekarang ni lagilah sepatutnya kena niat awal. Sebab kapal terbang kan, kapal terbang dia cepat. Jadi biasanya pengumuman akan dibuat, pramugari tu dia akan iklan, kita lagi berapa minit lagi akan memasuki miqat, berapa minit lagi memasuki miqat. Ada jemaah kalau tidur, faham, dah melepasi miqat baru dia terbangun. Jadi payahlah, faham tak? Jadi antara pengurusan yang tak bagus daripada kapal terbang ni, dia iklan 20 minit sebelum tiba. Kemudian bila dah tiba dia diam. Jadi orang boleh ghaflah kan. Bila dah tiba di miqat dia diam, tak sebut. Paling kurang bila tiba iklan lagi sekali kan. Mana memadai awal. Orang boleh tidak alert tentangnya. Okey. Dia kalau kita pergi pakai tabung haji, dia catatlah sama ada naik emas ke, naik Saudi ke. Masa tahun saya tu dia ada naik kapal terbang apa lah, sebab yang bercakapnya bahasa Rusia. Faham? Mungkin dia joint venture kot, kerjasama kan, antara airlines. Kalau pergi haji ke umrah ke, kalau kapal terbang tu catat, pramugari dia pakai tudung. Faham? Kalau naik yang biasa tak pakai tudung. Naik boleh je pakai tudung. Okey. Seterusnya, dia perbahasan tentang miqat ni, dia ada berapa sampai 5 keadaan, 5 ke 6. Faham? Ni miqat untuk afaqi ni. Okey. Yang kita dah lalu 2, iaitu orang yang mana dia pergi ke Mekah nak buat haji ataupun umrah daripada tempat-tempat yang Nabi telah ta'yinkan, tempat tersebut mempunyai miqat yang khas. Dia memang daripada orang situ. Itu surah pertama. Surah kedua, dia pergi haji dan umrah melalui negeri-negeri tersebut. Faham? Yang pertama adalah orang yang memang tinggal kat situ, sama ada dia orang tempatan ke, dia mukim ke, dia pelajar ke, ataupun surah yang kedua dia lalu kawasan, dia lalu miqat, dia lalu negeri yang ada miqat khas tu. 2 surah ni mereka punya miqat adalah miqat yang telah ditetapkan tadi. Sekarang ni Musani bawa kita kepada surah nombor 3. Surah nombor 3 ni apa? Dia pergi ke Mekah tidak melalui negeri-negeri tersebut. Maksudnya dia tak lalu Mesir, tak lalu Maghrib, tak lalu Najd, tak lalu Tihama, tak lalu Syam. Dia lalu apa nak? Lalu-laluan lain lah, yang tidak lalu semua negeri ni. Jadi untuk mereka tu miqat dia kat mana? Faham? Untuk mereka tu mana miqat dia? Okey, baca. Wa man salaka mimma dzukira. Sunnatan. Okey, ini surah yang ketiga. Surah ketiga iaitu dia tidak melalui mana-mana negeri tadi, tetapi dia
ketika memasuki ke Mekah itu, ataupun ketika dalam perjalanan, dia ada lalu kawasan yang bertentangan. Faham? Bertentangan dengan miqat. Bertentangan dengan apa? Miqat. Contohnya miqat Qarnul Manazil kat sini. Jadi dia masuk Mekah daripada sini. Sini tak ada Qarnul Manazil lah. Tapi dia lalu tu, dia akan lalu kawasan yang mana bertentangan dengan Qarnul Manazil. Dia tak lalu Qarnul Manazil, tapi bertentangan. Faham? So kalau ada keadaan macam tu berlaku pada dia, maka miqat dia adalah tempat tu. Jadi mungkin perkara ini antara yang dibahaskan adalah masalah miqat Jeddah. Faham? Jeddah. Nenek. Jadi Jeddah ni ada ulama bahaskan, Jeddah ni adalah miqat. Miqat segi apa? Miqat segi nama muhazat. Maksudnya orang yang lalu masuk melalui Jeddah, tapi dia tak ada lalu kawasan yang kena pakai miqat Qarnul Manazil, khususnya orang yang datang daripada tempatan tu, dekat situ. Maka mereka pastikan ihram sebelum melepasi Jeddah. Faham? Jadi Jeddah ni dia muhazah dengan apa? Dia muhazah dengan Yalamlam. Faham? Dia muhazah dengan miqat Yalamlam. So perbahasan miqat Jeddah ni bahasan ma'ruf. Jadi adakah Jeddah itu boleh dijadikan sebagai miqat bagi mereka yang dalam perjalanan dia, contohnya dia daripada orang yang dekat dengan Jeddah tu, so dia masuk dia lalu Jeddah. Tapi dia bukan datang daripada Tihamatul Yaman. Faham? Maka dia punya miqat dia adalah Jeddah, sebab dia orang dah ukur Jeddah tu. Maka dia adalah apa? Muhazah dengan Yalamlam. Seterusnya, sama ada dia lalu laut atau dia lalu darat. Seterusnya, ataupun dia ni surah nombor 4. Surah nombor 4 ni dia dalam perjalanan dia pergi Mekah itu, dia akan bertentangan dengan dua miqat. Faham? Dia akan bertentangan dengan dua miqat. Jadi miqat yang paling dekat dengan Mekah ni Qarnul Manazil lah. Segi dia punya kilometer, kalau nisbah nak sampai Mekah tu, paling dekat Qarnul Manazil 80 kilo. Dekat pun 80 kilo lah. Jadi dia lalu, contohnya dia on the way jalan tu, dia akan lalu misalnya Juhfah. Dia akan ada opposite, bertentangan. Kalau dia jalan ke depan lagi, dia akan jumpa pula bertentangan dengan Qarnul Manazil, contoh. Maka bilakah waktu yang sepatutnya dia ihram? Maka fal asahu an yuhrima annahu yuhrimu apa dia? Maka dia perlu ihram di kawasan yang bertentangan dengan miqat yang mula-mula dia jumpa. Faham? Itu bahasa mudah dia lah. Bila miqat tu paling jauh daripada Mekah, maksudnya itulah miqat yang mula-mula dia jumpa. Itulah kawasan bertentangan dengan miqat yang mula-mula dia jumpa, betul tak? Paling jauh, paling awal jumpalah. Jadi dalam bahasa mudahnya, dia akan berihram di kawasan yang bertentangan dengan miqat yang dia mula-mula jumpa. Jadi yang ni kita tak tahulah lokasi dia, kecuali kalau kita pergi haji lalu darat, kawasan-kawasan ni. Jadi orang yang biasa travel macam tu, mungkin dia makruf lah di mana ni kita nak kena ihram. Faham? Dia kalau kawasan miqat ni memang ada tanda kerajaan Saudi akan buat yang miqat ni, yang dalam kerajaan Saudi lah. Qarnul Manazil ni dalam Saudi. Yang lain-lain ni semua luar daripada negara Saudi. Faham? Semua miqat lain ni mungkin Zatul Irkin dalam. Okey, seterusnya.
بينهما فإن السوايا في المسافة إلى مكة Wasaniyata khairu bainahuma. Ini surah nombor 4. Seterusnya فإن السوايا في المسافة إلى مكة أكرمه محاذاتهما Sawaun. سواء السوايا في المسافة إلى طريقه أم تفاوته. Kemudian ومسألة الخلاف مفروضة بالروضة وأصلها فيما إذا تساويا في المسافة إلى طريقه وفيهما لو تفاوت الميقاتان في المسافة إلى مكة وإلى طريقه فهل اعتبار بالقرب إليه أو إلى مكة؟ asahuma al-awwal. Jadi surah nombor 5 ni, fa in tasawaya fil masafah ila Makkah ahrama min muhadhatihima sawaun tasawaya fil masafah ila tariqihi am tafawata. Dia ada surah macam ni. Dia dalam perjalanan, jarak miqat itu dengan dia ada dua. Satu, jarak miqat tu dengan posisi yang dia berada sekarang. Satu lagi, jarak miqat itu untuk sampai ke Mekah. Faham? Ada dua perkara. Kalaulah kedua miqat itu, jarak dia tu nak pergi ke Mekah ni sama jauh, maka dia boleh ihram ketika bertentangan dengan kedua-duanya. Sama ada kedua-dua miqat itu jarak dia nak dengan tempat yang dia ada tu sama dekat ataupun satu lebih dekat, satu lebih jauh. Faham? Maksudnya dua miqat itu jarak dia nak sampai Mekah sama je, 80 kilo. Tapi kalau iktibar kedudukan miqat tu dengan posisi lokasi yang dia ada, miqat yang satu ni dengan dia ni jauh dia 30 kilo. Miqat satu lagi dengan dia tu jauh dia 50 kilo. Itu maksudnya ila tariqi. Faham? Wa mas'alatul khilafi mafruḍatun fi rawdah ka asliha fi ma idza tasawaya fil masafah ila tariqihi wa fihima tu maksudnya wa fil rawdah wa asliha. Lau tafawatal miqatan, kalaulah dua miqat ni dia berbeza jarak dia nak sampai ke Mekah, dan dia berbeza jarak dia nak sampai kepada diri dia, maka adakah kita ambil kira yang lebih dekat dengan dia ke ataupun yang lebih dekat dengan dengan Mekah? Maka pendapat yang muktamad dia yang lebih dekat dengan dia. Faham? Yang lebih dekat dengan dia, maka yang itulah miqat dia. Jadi itu dah berapa tu? Dah nombor 6 dah. Seterusnya wa illam yuhaji miqatan ahrama ala marhalatayn min Makkah. Jadi surah nombor 7, dia pergi ke Mekah tidak melalui mana-mana miqat yang khusus, tidak melalui mana-mana negeri yang khusus ada miqat yang khusus, tidak melalui mana-mana miqat, dan tidak juga melalui kawasan yang bertentangan dengan miqat. Semua tak. Faham? Maka orang ni dia punya miqat dia macam mana? Maka miqat dia adalah dia mesti berihram ketika jarak dia nak ke Mekah ini 2 marhalah ke atas. Faham tak? Jadi dia ihram ni nak sampai ke miqat. Contoh dia, orang ni dia lalu kawasan yang mana tak ada miqat langsung dan tak ada bertentangan dengan miqat, maka dia wajib berihram sebelum dia melepasi jarak di antara dia dengan Mekah itu 2 marhalah. Dia kena pastikan sebelum sampai di kawasan yang jarak dengan Mekah 2 marhalah, dia mesti dah apa? Dah miqat, dah berihram. Kemudian
من هذا القبر. Lagi laisa syai'un. Apa ni? Tak tolak ke? وما مسكنه بين مكة والميقات فميقاته مسكن من قرية أو قلة بما في الحديث السابق بعد ذكر المواقيت فمن كان دون ذلك فمن حيث شاء فمن حيث أنشأ. Tak tolak ke? Tolak tak payah baca. Apa? Wa man maskanuhu baina Makkah wal miqat fa miqatuhu maskanuhu. Kalau rumah dia tu, contohnya rumah dia tu selepas Qarnul Manazil. Qarnul Manazil lepas tu baru rumah dia. Maka dia punya miqat dia adalah rumah dia. Faham? Keluar rumah terus ihram. Faham? Berdasarkan hadis Nabi SAW, faman kana duna zalika fa min haitsu ansha'a. Lagi nombor 8. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man balagha miqatan ghayra muridin nusukan summa aradahu wa miqatuhu mawdi'uhu bima zakara fil hadis aidan. Dikira Bima zakara fil hadis aidan. ini last. Ini yang terakhir sekali. Ini dipanggil miqat dia haitsu anna lahul ihram. Macam mana? Contohnya satu orang tu dia pergi ke Mekah. Asalnya dia nak pergi tu bisnes dia. Pergi ziarah keluarga dia duduk kat Mekah. Dia tak ada niat langsung nak buat ihram. Jadi kalau orang yang dia pergi Mekah dalam keadaan dengan niat macam ni, dia tak wajib ihram. Dia sampai miqat pun tak perlu ihram sebab dia memang bukan nak buat haji, bukan nak buat umrah. Orang yang kena ihram di miqat ni orang yang memang niat nak buat umrah, niat nak buat haji. Faham? Tapi bila dia dah melepasi miqat, dalam keadaan jarak dia tu lagi 30 kilo ke nak sampai sepadan Mekah, dia rasa nak buat umrah lah. Mula-mula dia tidak ada niat nak buat umrah. Kemudian datang niat nak buat umrah. Itu dipanggil dalam setengah kitab dia guna ibarat haitsu anna lau. Anna maksudnya datang perasaan dia nak buat umrah ataupun nak buat haji. Maka dia ni tempat yang dia kena ihram adalah tempat yang bila kehendak tu datang. Maksudnya bila kehendak tu datang, dia kena berhenti, dia kena tukar baju dia dan ihram di situ. Faham? Di mana dia niat, maka di situ dia punya dia nak buat, maka di situ tempat ihram dia. Jadi sudah tentulah orang ni adalah orang yang mana dia datang niat tu selepas sudah melepasi miqat. Faham? Ini yang terakhir sekali. Jadi kita tengok ada berapa surah kemungkinan miqat. Ini lebih kurang 8. Faham tak? Ini yang terakhir. Dan terakhir dan paling dekat dengan Mekah. Dia punya tempat ihram dia adalah tempat yang dia bercadang. Bila dia mula saja bercadang nak buat haji, maka di situ dia mula. Allah Alam. Jadi ada orang yang mana dia terpaksa menyamar. Dia pergi ke Mekah tu, dia tak dapat visa umrah, visa bisnes contoh kan. Jadi kerajaan Saudi tak bagi. Kalau kita punya visa bisnes, kita tak boleh buat umrah. Faham? Jadi macam mana? Dia kadang berlaku dia datang tu sebagai petugas sahaja. Jadi bila dia sampai airport Jeddah, apa dia buat? Dia pakai pakaian biasa. Mana dia berlakon lah. Dia pakai pakaian biasa.
untuk tak menunjukkan dia datang ni untuk buat umrah. Jadi dia lepas immigration, lepas tu dah lepas keluar airport tu, pergi, tak masalah kan, bukan ada polis pun. Tapi dekat airport tu, kalau tengok datang pakai ihram tapi tengok visa bisnes, memang tak boleh. Faham? Jadi dia orang akan buat macam mana? Dia akan pakai pakaian biasa. Jadi apa akan berlaku pada mereka ni? Mereka ni tidak berihram di miqat. Sepatutnya kena ihram di miqat, qarnul manazil. Tapi tak boleh nak ihram. Jadi orang ni dia kena dam. Jadi cara dia nak gugurkan dam dia lepas dia dah keluar daripada Jeddah tu, airport, dia pergi naik kereta, pergi qarnul manazil. Faham? Kalau dia sanggup lah, pergi qarnul manazil, dia niat kat sana, baru gugur dia punya bayar dam dia. Kalau tak, dia kena bayar dam. Faham? Mungkin setengah orang kata bayar dam, bayar je lah. Faham? Dia masalahnya tidak berniat di miqat tu berdosa. Dia berdosa, bukan sekadar kena bayar dam. Perbuatan itu adalah berdosa. Sebab dia wajib kan. Tidak berbuat demikian adalah berdosa. Kecuali kalau dia tertidur lah. Itu ada tafsir kat depan. Allah Alam.